Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, Waalaikumsalam. Madam. Waalaikumsalam, Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah makan dah? Dah. Sihat semua? Sihat, alhamdulillah. Okay, so semua dah ada ke? Pakat ni dah ada, termasuk saya 30 orang. So 29 orang lah. Dah ada, kalau apa, 29 ada lagi 1/3 daripada kelas yang tak ada. 1/3 lagi daripada kelas. Okay, so minta maaf tadi saya kena menyelesaikan ada satu dokumen yang saya kena settlekan sebab macam biasalah dokumen untuk apa ni audit ni, jadi saya terpaksa apa nama ni ambil masa kamu sikit. Jadi tapi tak apa, kita sebenarnya dah jauh ke hadapan. Cuma saya nak confirmkan dengan kamu, maybe kita akan ada test, tapi saya tak sure bila test tersebut. Saya mengharapkan minggu depan, minggu ni kan minggu aktiviti. Minggu aktiviti maksudnya satu minggu tak ada kelas. Jadi kalau ikutkan SOW lah. Tapi saya tak sure jangan pula apa ni, nanti saya akan bagi tahu kemudian lah. Saya akan tanya dulu kawan-kawan ada ke tidak minggu aktiviti ni. Sebab kalau ikutkan jadual kamu, jadual pembelajaran kamu, memang minggu depan minggu aktiviti, semua student sepatutnya ada aktiviti masing-masing lah. Kalau kamu dekat college, macam-macam aktiviti kamu boleh buat. Semuanya MPP, Badan Wakil Pelajar akan conduct. Biasanya kita akan ada sports between staff and student. Tentu kita lawan lah antara rumah, antara program. Okay. Macam bola sepak, bola tampar, lelaki perempuan, bola jaring, basketball, lelaki perempuan. Apa lagi sport yang ada itu, ping-pong, badminton, e-sport, e-games. Apa lagi? Basically macam tu lah. So memang masa tu semangat program lah. Itu waktu sport. Seminggu tak ada belajar, semua orang pakai baju sukan, termasuk lecturer kamu, wakil rumah, wakil program. Okay, akan ni lah, akan bersukan lah daripada pagi sampai petang, ataupun start daripada petang lah. Okay, so memang fun, sangat fun. Ataupun minggu aktiviti tu biasanya minggu aktiviti tu sport tu petang, lepas pada office hour pukul 5. So pada waktu siang tu kamu akan dipenuhi dengan aktiviti lain. Ada ceramah, ada seminar, benda tu benda yang bosan lah. Ataupun kamu akan ada aktiviti apa ni, treasure hunter, race Amazing Race kan. Okay, dia ambil daripada Amazing Race. Explore race. Yes, Explore Race. Explore Race tu nanti akan bagi-bagikan lah. Kamu pergi ke mana? Pergi ke seluruh KKTM, seluruh college. Okay, minggu aktiviti penuh, full. Satu minggu kamu kena ada aktiviti. Kamu akan berlari-lari lah satu college time tu. Dia akan bagi-bagikan ikut program. Time tu semangat program memang ni lah. Semua orang akan program apa, radio, laboratory. Lepas tu korang ada korang punya motor sendiri. Macam saya lecturer program lab, so Lion Laboratory. Kalau korang radiologi korang apa radiologi. Kalau diagnostic dragon stick gitu korang apa radiologi. Nanti kamu tanya lah Cik Saleh.
Saya tak ingat. Terapeutik apa Saya tak ingat lah. Korang apa time tu memang semangat lah. Kita ada spanduk sendiri. Kita ada apa lagi? Motor. Lepas tu ada English Day. Okay, time tu macam-macam semua orang akan involve. Macam sem-sem sebelum ni English Day tu korang kena jawab macam quiz yang dekat dalam TV tu kan. Ada buzzer, ada group. Okay, bahagikan ikut program. Terus ada judges. Lepas tu korang akan jawablah English apa tah dia ada bagi terkesilan kata kot. Masa tu. And then ada public speaking. Siapa nak involve, wakil program akan involve public speaking. And then debates. And then bila malam ada acara kebudayaan. Masa tu korang ada berlakon ke pantomim ke menyanyi ke saya tak tahulah. Biasanya malam saya dah tak involve dah lah. So semua tu akan ada judges. Korang akan involve ikut program. Lepas tu nanti dalam program korang tu dia akan bagi-bagi lah. Okay, ni budak sem 1, ni sem 2. Ni campur sem 1, 2, 3. Okay. So by semester. Sangat fun. 1 minggu korang tak belajar, korang beraktiviti daripada pagi, petang, siang, malam. Time tu semua student hadir. Okay. Kehadiran memang kena ambil lah. Sangat fun. Pagi, macam-macam daripada pagi lagi korang dah ada macam-macam. Siap ada gotong royong, pergi keluar. Korang pergi bersih-bersihkan khidmat masyarakat kan. Bersih-bersihkan surau, masjid. And then ada apa lagi Saya tak ingat lah apa aktiviti kamu. Tapi basically it's all about lupakan tentang pelajaran. Have fun with your friends. Okay, time tu kita nak tengok teamwork, semangat rumah, kerjasama. Macam itulah apa yang kamu boleh buat untuk naikkan markah rumah. And then last kali akan ada closing ceremony. Dekat situ nanti barulah nanti dia akan announce the best program, rumah mana yang akan menang. Okay, macam acara sukan, rumah mana yang akan menang badminton, menang acara keseluruhan untuk sport, siapa yang menang, rumah mana yang juara champion lah. Okay, and then untuk acara serta. Okay, nanti semua markah-markah dalam tu dia akan kumpulkan. Okay, aktiviti ni program mana yang menang macam tu. So sangat fun. Okay, so doa-doakan je COVID ni cepat habis supaya kamu dapat menikmati semua tu sebelum kamu habis. Kamu dah sem 2 kan? Dah ada berapa sem lagi kamu duduk sini? Sem 1, 2, 3, 4, 5. So kamu akan ada 5 sem duduk dekat KKTM. Sem ke-6, sem korang kena pergi latihan industri. Okay. So itulah acara saya bebel. So doakanlah. So semua orang okey ke? Dengar cerita tak pasal student UiTM tu? Dengar. Ya, baca paper. Baca Facebook. Korang tak baca Facebook dah sekarang. So korang baca apa? Twitter. Insta. TikTok. Semua medium. Semua. Wow. Yelah, generasi korang. Apa benda nak tengok dekat TikTok tu saya tak tahu. Okay. So, please kamu jangan anggap ini macam satu beban. Sebab tu saya tak pernah nak pressure kamu. Kita belajar relax je kan. Okay. So, belajar juga. Kalau kamu ada masa untuk diri sendiri, And then, selain pada tu jangan fikir yang negatif. Okay, sebab bersyukurlah kamu dapat duduk rumah. Okay. Macam saya cakap semalam, saya kelas dengan lab 2A. Sebelum lepas kamu belajar, kalau kamu dah masuk college besok, okay, bila kamu dah masuk college, and then kamu dah tak ada masa lagi dah dengan family. Kamu dah sambung belajar, masuk college, and then lepas habis college, korang maybe kalau siapa nak sambung belajar tu, mana dapat pergi overseas ke, okay. So kamu dapat pergi, kamu akan berjauhan daripada rumah. So belajar lagi, and then kerja dekat dengan rumah ke. So mana tahu rezeki kamu kerja jauh juga. So tak dekat juga dengan family. Lepas kerja, kahwin pun duduk jauh dengan family sebab tempat kerja je jauh daripada family. So kamu tak ada masa lah dengan family.
Okay, sebab kamu makin dewasa, makin jauh dengan family. So sekarang bila kamu duduk rumah, okay, just nikmati kehidupan yang kamu ada sekarang duduk kat rumah. Okay. So duduk rumah dia tak terhad kan. Waktu makan, makan cukup, tidur cukup. Ke tak cukup tidur duduk rumah? Siapa tak cukup tidur duduk rumah? Madam, saya tak cukup tidur madam. Malam main game. Ada? Ada ke? Ada. Kadang-kadang. Tengok. Kadang-kadang. Ya ke kadang-kadang? Tak apa, besok kelas pukul 11. Yeay. Tidur malam, lambat malam ni. Main game. Yang perempuan tengok. Okay, malam ni nak marathon. Drama apa nak marathon? Cerita apa? Cerita apa yang latest sekarang? Drama apa? Siapa tengok? Siapa tengok? Drama. Siapa tengok? Ha? Drama apa sekarang? Ada yang tengok ke? Tak ada madam, tak ada yang tengok. Serius? Tak ada yang tengok drama? Serius. Habis korang buat apa? Kita kan tadi. Terus Yalah, tadi Ustaz. dekat Discord madam malam-malam. Apa dia? Tadi dekat Discord dengan kawan-kawan malam-malam. Tak tengok drama. Serius? Serius lah? Study dekat Discord? Wow. Macam mana study kat Discord tu? Bagi tahu saya sikit. Study kat Discord tu macam mana? Najwa. Tadilah. Ha? Tadilah study sangat madam. Selalu Discord tu macam berbual. mana Discord? How? Terangkan pada saya. How? Discord tu dia macam Google Meet juga. Dia macam boleh Ah. share screen apa semua. Okay. Yes. So digunakan platform apa? Tak platform. Mana-mana pun boleh. Laptop boleh. Handphone boleh. Dia ada certain channel ke untuk Discord tu? Boleh buat channel sendirilah. Server. Server. Hebatlah korang. Memang korang zaman IT tu. Saya Google Meet ni sebabkan pandemik ni yang saya belajar, tahu tak? First tu, macam mana nak buat Google Meet ni ah? Nak buat apa dulu ah? Macam mana nak ni? Macam mana nak share screen? Macam mana? Ya Allah, stres masa tu. Biasa kamu yang stres, tahu tak? Saya lepas lah. Macam mana nak share screen? Macam mana boleh rakam video tak? Okay. Masa tu saya baru belajar lah semua benda ni. Okay. Baru belajar macam mana nak buat Google Classroom, Google Meet, macam mana nak share slide. Okay. Semua saya baru belajar. Sebab kan pandemik ni. Nak kata Discord? Memanglah saya tak tahu lah. Minta maaf lah. Okay. So, ada kebaikan, ada keburukan jugalah. Okay, jadi duduk rumah tu just enjoy yourself. Okay. Sebab nanti besok kamu dah start belajar kat sini, banyaklah benda-benda yang kamu tak ada dekat rumah yang kamu kena independent lah. Kat rumah siapa basuh baju sendiri ke? Campak je bajunya. Campak je dalam bakul. Kadang-kadang kalau campak dalam bakul pun kira syukur. Kau tak tinggal je atas lantai. Mak tukang kutip. Ada ke? Ada ke? Tak ada. Tak Semua ada. anak-anak soleh. Anak-anak soleha. Alhamdulillah. Mak, biar kita basuhkan baju. Tak apa. Biar kita jemur, kita angkat, kita lipat semua. Kita masak, Mak. Mak duduk je rehat. Ada tak macam tu? Ada ya? Tak ada. Agak ada. Order lagi ada kan? Mak, hari ni teringin lah nak makan tom yum. Dah lama tak makan tom yum. Betul tak? Betul. Mak, ayam masak merah macam sedap je. Dah lama tak makan ayam masak merah. Mak, hari ni kita buat steak ayam lah hamba weh. Order je. Betul tak? Betul Tak boleh madam. order madam. Kena halau tidur luar. Apa dia? Tak boleh nak macam-macam sangat order. Makan je apa ada. Kalau tak kau tidur luar. Tak ada macam tu lah. Ya, betul. Macam-macam nak order. Banyak cantik. Aduh. Okay. So, biasalah kat rumah saya tu juga. Anak saya pun suka juga. Mama, hari ni masak ni.
Kadang-kadang kalau saya raja saya masak. Kalau macam ada gelap macam sekarang ni saya tak masak lah, ada kurung lagut. Lagi saya keluar pergi beli makanan. Okay, so alright. Kita dah sampai mana yang belajar hari tu? Kita sampai mana? Kita dah sampai chapter 2 kan? Okay. So, untuk chapter 2 ni, yang kita dah belajar hari tu RL, RC, R. Apa yang kita belajar? Okay, nampak ke yang saya share ni? Okay, so yang kita dah belajar hari tu, what will happen apabila kamu sambungkan R dengan C, R dengan L. Okay, so RL in series, RL in RC in series. So what will happen? Kamu boleh kira inductive reactance ataupun capacitive reactance, ISL ataupun IC, and then cari dia punya impedance, okay, gabungan antara resistance dengan reactance, and then phase angle dia. Siapa ajar kamu math Sam ni? Asnol. Sehasnal tu. Sehasnal Hari tu Sehasnal call, WhatsApp saya. Naimah, you ajar apa pada student ni yang pasal vektor ni? Saya macam terkejut. What? Apa? Apa salah saya? So, apa yang kamu tanya Sehasnal? Kamu tanya apa? Tak ditanya apa-apa. Ya. Sehasnal WhatsApp saya sebab dia kata saya ada ajar vektor. So, saya pun cakap lah memang ada sebab kita application of resistance and capacitance. Saya terangkan dari segi technical kita guna vektor tu. Okay. Dia punya application lah. So, dia kata, oh okay. That's all lah. Just be curious kot kenapa saya tanya. Kenapa kamu tanya pasal vektor sebab bila nak imajar. Ya ada ke? Saya pun tak pasti apa yang kamu tanya. Okay, so RC, okay, so RC. Alright, so next adalah parallel resistor, inductor, parallel resistor and capacitor. So kita masuk sikit je hari ni. Okay, kita habiskan parallel sikit and then maybe power kalau sempat. Okay. So, parallel resistor capacitor and parallel resistor inductor. Okay. Untuk parallel circuit, okay, kamu tak boleh simply tambah. Okay, macam in series, okay, in series, kamu boleh tambah R tambah dengan XC sebab dia adalah in series. Okay, dia dalam keadaan series. So, boleh simply tambah. Tapi kalau dia adalah parallel, so boleh ke tambah? Kamu tambahkan resistor dengan inductor. Okay. So tak boleh. So kalau tak boleh, kamu kena cari. Okay, ini adalah terms baru yang kamu akan belajar. Iaitu first kamu akan belajar pasal conductance, G. Lepas tu inductive susceptance, BL and admittance. Kamu kena tambahkan tetapi tambah benda yang opposite. Okay? Kalau resistance, apakah maksud resistance? Apakah maksud resistance? Perintang. Okay, so what is the opposite of perintang? Apakah opposite of perintang? Penebat. Apakah penebat lah. Perintang lah, dia perintang. Apakah fungsi perintang?
Alamak, dah lupa. Apa dia? Resistance. What is the opposite meaning of resistance? Hello, cik adik, cik kak, cik abang. Halo. Ada orang tak? Ada madam. So, apakah dia opposite of bintang? Apa dia? Dah ada kat dalam slide dah. Slide ni terpapak kat depannya. Susceptance ke belum? Susceptance. Resistance. Conduct. What is the opposite of resistance? Conductor. Conductance. Opposite of resistor, conductor. Resistor menghalang laluan arus. Conductor membenarkan laluan arus. Okey. Faham tak? Faham ke? Faham. Jadi, okey. So, jadi untuk parallel, kamu tak boleh simply tambah daripada resistance dengan inductance or capacitance macam dalam series. Kamu kena kira opposite of resistance. So, opposite of resistance adalah conductance seperti dalam slide ni, iaitu G equals to 1 over R. Okay. Dan untuk inductor kita akan kira BL, inductive susceptance. Sebelum ni kita panggil dia sebagai inductive reactance. Okay, dia panggil inductive reactance XL. Okay, tetapi untuk parallel kita tak panggil dia reactance, kita panggil dia susceptance BL. Okay, so susceptance of inductor, okay, adalah 1 over XL. BL equals to 1 over XL. And admittance ni adalah opposite of impedance. Impedance Z, okay, impedance yang kita kira adalah menghalang laluan arus kan. So, opposite of impedance adalah admittance. Okay, Y. 1 over Z. So, semua unit ni adalah dalam Siemens. S-I-E-M-E-N-S. Siemens. Kalau dia adalah bahasa, dia bahasa apa Siemens ni? Dia bahasa, saya pun tak tahu bahasa apa. Tapi kalau pronunciation ni Siemens. Macam ada Z sikit. Okay. So, ini dia punya unit dia. Kalau sebelum ni kita belajar resistance, unit dia semua dalam keadaan ohm. Tapi conductivity unit dia adalah dalam S. Okay, Siemens. Okay. So, macam mana nak kira? Alright. So, kita ambil satu contoh yang ini. Kita ambil satu contoh. Okay, so this is parallel. Okay. So macam nak kira dia punya, dia kata dalam soalan ni, dia suruh kira total admittance dan impedance. So admittance adalah Y, impedance adalah Z. So kamu kena tahu dia punya terms-terms yang digunakan. Alright, supaya kamu tahu apa dia nak. Alright.
Jadi soalan dia adalah itu. So first kali apa yang kamu boleh buat? Kamu cari dia punya yang parallel tadi tu. So R dah ada nilai. So boleh cari G. Okay, G adalah conductance 1 over R. 1/330. Kamu akan dapat 3.03 mili Siemens. L sama dengan 100 mili-Henry. First, kamu kena cari dulu dia punya reactance XL. 2 pi FL. Jadi 2 pi darabkan 1 kilo darab L 100 mili. Okay. Apa? 628.32 ohm. So, susceptance BL equals to 1 over XL sama dengan 1.59 milisiemens. Okay. Dah dapat G, dah dapat BL. So, apa yang boleh kamu buat? Okay, kamu boleh cari admittance. Y equals to G. Okay. So, kamu kena ingat balik slide yang kita belajar dulu. Okay, ingat tak induktor? Ingat tak vektor? Okay, ini adalah R. Ini adalah XL positif. Okay. Bila kamu terbalikkan 1 over R, kamu akan dapat nilai R yang sama. Okay. Tapi kalau kamu terbalikkan BL 1 over XL, kamu akan dapat nilai BL tu adalah dekat bawah. Ini adalah BL. Dia terbalik Dia terbalik. So what will happen? Kamu akan dapat R, kalau terbalikkan dia still lagi R dan G, benda yang sama. Okay. Tapi kalau XL kamu terbalikkan, dia akan jadi BL. So, dekat sini admittance dia akan terbalik dengan impedance. Dia akan jadi Y sama dengan G tolak J BL. Okay. So, tangent inverse BL over G. Negatif sebab dia tolak. So, apa yang boleh kamu buat? 3.03 mili tolak J 1.59 mili Siemens. Okay. Okay. Tak payah. Alright. Jadi, macam saya ajar guna kalkulator hari tu, tukarkan kalkulator kamu dalam bentuk kompleks. Okay. Lagi satu yang ini saya suka tulis macam ni supaya nak elakkan kamu confused. Sometimes, okay, dalam buku kalau kamu jumpa buku pasal elektronik, okay, bukan sometimes basically, biasanya dia orang akan tulis macam ni. 3.03 tolak J 1.59 mili Siemens. Mili tu dia letak dekat hujung. Okay. So, mili kat hujung bermaksud mili tu apply for both 3.03 dengan 1.59 mili. Okay. That's why saya tak nak kamu confuse nanti kamu tertinggal mili ni. Mili ni penting Mili, micro, mega. Okay. So, sebab tu saya dalam jalan kerja saya akan letak mili ni kat depan. 3.03 mili tolak 1.59 mili. Okay. Dia punya unit ni kat belakang sekali. Siemens. Okay. So, ini total admittance. Ini dalam bentuk rectangular. Okay. So, tukarkan Y dalam bentuk apa? Polar form. Okay. So, macam nak tukar dalam bentuk polar? Kalau kamu buat jalan kerja dia macam inilah 3.03 mili square tambah 1.59 mili square root tangent inverse G, mana G?
1.59 mili bagi 3.03 mili. Okey. So, ini dia punya jalan kerja dia. Gunakan kalkulator kamu, jadikan dia kompleks number. So, 3.03 mili tolak 1.59 mili I. Okay. Shift plus sama dengan kamu akan dapat Y sama dengan 3.422 mili negatif 27.69 degree. Okay, ini Siemens. Okay. Dalam buku pun sama juga. Dalam buku kamu akan jumpa, okay, biasanya dia tak mili kat depan, dia akan tulis 3 ya, biasanya dalam buku dia akan tulis 3.422 negatif 27.69 degree. Mili dia letak kat hujung. Okay, mili dia letak kat hujung. Okay. So, dah menjawab soalan? Yes, kita dah menjawab soalan. Tapi dah habis jawab soalan? Belum. Next soalan dia apa? Kira impedance. Z equals to 1 over Y. Jadi 1 bahagi 3.422 mili negatif 27.69. Kamu akan dapat Z 1 bahagi answer shift plus. So Z sama dengan 292.24 27.69 degree. Okay, dapat ya? Faham ke? Faham ke? Dia kata draw the admittance phasor diagram. Draw Bila dia cakap draw dekat sini lah. So Y dia adalah 3.422 mili negatif 27.69. So Y dia adalah kat sini. Y. Admittance negatif 27.69. Okay. So ada soalan? Faham tak apa yang saya ajar ni? Faham tak? Awak semua senyap ni? Madam, Ya. boleh terangkan tak macam mana nak tahu yang sudut dekat bawah tu sekali lagi? Sudut mana? 27.69 tu. Ha. Terangkan sekali lagi kenapa dia macam kat bawah. Sebab dia negatif. Oh, Kalau okay. jawapan kamu dapat negatif macam ni, ini negatif kan? So, negatif dia kat bawah lah. Kalau kamu dapat jawapan positif, bermaksud Z kamu adalah kat sini. Impedance. So, Z adalah 27.69. Okay. Boleh ya? Kita nak kira impedance. Sebenarnya impedance tu adalah total resistance. Maknanya resistance R dengan resistance L in parallel.
Tapi kita tak boleh simply tambah sebab R adalah real, L adalah imaginary dan dia dalam keadaan parallel. Kamu tak boleh tambah sebab dia bukannya series. Series kamu boleh tambah macam tu je. Tapi dia parallel. Takkan kamu nak buat apa ni? XL. Mana? Kamu nak tambah R darabkan dengan XL perkan dengan R squared tambah XL. Okay. So Z equals to R darab XL perkan dengan R tambah XL. Boleh ke? Boleh ke? Ini kan parallel. R1, R2 per dengan R1 plus R2. Boleh ke buat macam ni? Okay. So, kamu tak boleh buat rules yang macam ni sebab dia dalam keadaan bukannya sama fasa. Okay, satu duduk arah lain, satu duduk arah lain. Okay, satu real, satu imaginary. Kamu tak boleh yang ni darab ni, lepas tu yang ni tambah pula. Okay. Kalau series, Z equals to R tambah XL. Tak ada masalah. Okay, satu real, satu imaginary, kamu boleh tambah. Yang ni macam mana kamu nak kira? Ni real dan imaginary. Kamu macam mana nak kira kalau dia keadaan parallel? Tak boleh kan? Kalau series, yes. Kalau keadaan ni, kamu boleh just tambah. Bukannya tambah macam tu. Kamu kena gunakan rules yang macam ni. Ni. Vektor yang kamu belajar tu. Okay, real dan imaginary boleh tambah. Kamu cari dia punya apa ni, dia punya vektor kau belajar apa? Ingat. Displacement kan? Betul tak? Satu arah lain and then kamu cari displacement between the two. Betul tak? Betul kan? Betul. Sebab nanti R dia macam ni. Ini adalah R. XL dia macam ni. XL. And then the displacement between two adalah Z. Okay. Okay. Alright. Jadi, that's why kita tak boleh kira impedance, kita cari pula admittance. Admittance tu berapa kebolehan dia menerima. Okay. Okay. So, ada soalan tak sekarang? Senang ke susah? Sebenarnya chapter lain senang Chapter 1 je yang banyak kerja. Ada banyak method. Chapter lain sebenarnya simple. Okay. Alright. Oleh itu, sekejap saya save kan. Okay. So, saya patah balik pada, where is it? Okay, stop sharing. Okay. This is the, nanti dia punya solution Nampak sama tak apa yang saya buat, sama je, tak ada masalah pun. Okay. Jadi, next adalah parallel resistor capacitor. Okay. Basically, resistor capacitor parallel sama dengan tadi. Sama dengan jalan kerja tadi. So, what is the difference? Difference dia hanya pada keadaan capacitive susceptors. Sebelum ni kamu adalah inductive susceptors, betul? BL. So, yang ini akan jadi capacitive susceptors pula BC.
di mana dia adalah 1/XC. Okay. Dan admittance dia pun akan jadi tambah. Okay. Sebab apa dia jadi tambah? Sebelum ni XL duduk dekat bawah. Jadi XL lah, XC. Okay. XC, reactance, capacitive reactance, dia duduk bawah. Tapi bila kamu terbalikkannya, dia akan jadi atas, positif, imaginary. That's why dia akan jadi positif. Okay. So, saya tinggalkan kamu dengan homework. Okay. Sila buat homework, parallel of example of parallel RC circuit. Okay. So, saya nak kamu buat yang ini sebagai homework. Boleh ke? Bolehkah? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Boleh, madam. Alright. So, saya nak kamu buat ni sebagai homework. Okay, latihan ni bagi kamu faham. And then, mana tutorial yang saya dah bagi tu, buat tutorial tu. So, next class, kita akan belajar power in AC circuit. And then, kita akan sambung chapter 3. Okay. Power ni pun sikit je sebenarnya. Tapi nak bagi kamu faham. Next class kita akan buat. Kemudian, kita akan masuk chapter 3 lah. Okay. So, tak ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada? No, tak ada? Tak ada. So, saya tengok ni siapa yang tak hadir hari ni? Attendance termasuk saya seramai 38 orang. Okay, R2A, R2B. So, R2B 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19. 19 R2B cukup Cukup ke? R2B Cukup. 19. Okay. Oh. R2A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18. 18 cukup tak? R2A? Siapa yang tak ada? Ada siapa mesej saya kata tak ada masuk kelas hari ni? R2B. Okey, ada yang mesej selamat masuk. Okey, tak ada. So, macam mana? R2A. Siapa yang tak ada R2A? Saya nak ambil attendance. Siapa tak ada? Okay. Muhammad Faham. Muhammad apa dah ngomong ni? Bukit. Okay. So, seorang. Bukit tak ada. Siapa lagi? Okay, siapa yang tak ada lagi? Yang macam-macam tak masuk kelas. Mungkin seorang je tak ada. Habis tu, kamu bukan 20 orang ke? Kelas R2E. 19 19 tambah 19. 30. Tak ada. So, mungkin tak ada. So, saya akan tengok. Apa lagi? 27. Alright, so that's all for today. Sila buka kamu punya kamera. Kita akan ambil attendance.
Okay. Enggak. Enggak. Ramai kelas ni. Okay. Lain. Mana orangnya? Okay, senyum. Senyum. Peace. 1, 2, 3. Alamak, silap. Saya lupa nak besarkan skrin. Alright, sekali lagi. Okay. Senyum semua. Boy, gembiranya semua orang. Dah siap masak ke? Nak makan dah ke? Alright. One more. Tadi saya silap ambil gambar. Okay, 1, 2. 1, 2, 3. Right, so that's all for today. Thank you very much. So please do your tutorial. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya, kamu boleh shoot dalam WhatsApp. Okay, so jumpa lagi next class insyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay.